Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Inas Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Sejarah pembukaan kampung ini telah diceritakan oleh orang terdahulu, di mana kini dianggap satu legenda sahaja. Cerita ini saya tulis kembali dari artikel bekas Ketua Kampung Allah Yarham Haji Layar bin Atom pada tahun 1980. Dengan usaha ini dapatlah kiranya menyambung hasrat beliau untuk menyebarkan penulisannya. Menurut beliau, hasrat mencatat sejarah pentadbiran adat perpatih Kampung Inas bermula pada tahun 60-an lagi, kerana sekian lama dialami adat ini semakin pudar sinar gemilangnya. Oleh kerana perasaan cinta pada pentadbiran ini, beliau cuba meluangkan masa menulis dengan menyelidik dari ahli-ahli pendukung adat. Catatan beliau ini dikemukakan kepada Datuk Penghulu Datuk Rentah bin Takin dan menjunjung tinggi usaha ini dan menasihatkan supaya catatan ini dikemukakan kepada sidang anak-anak biduanda dari 3 perut, iaitu Inas, Dingki dan Nuri. Malangnya, usaha ini mendapat tentangan hebat dari mereka serta memberi kata putus bahawa perkara adat tidak perlu dicatatkan. Pada awal tahun 1980-an, lawatan pegawai Intan tingkatan tertinggi ke kampung ini bagi tujuan mengkaji kemunduran Kampung Inas, kerana hampir 3 abad dibuka tetapi masih diparas kemunduran. Sempat diselitkan sejarahnya supaya dapat dijadikan panduan mengatasi kemunduran kampung ini. Apabila Datuk Rentah Penghulu meninggal dunia, maka istiadat pengisytiharan pelantikan penghulu dibuat. Datuk Bentara Jantan Datuk Muhammad Yusof bin Badur serta Buapak 3 Carak meminta beliau menuliskan cerita perkembangan pentadbiran adat pepatih di kampung ini. Perkara ini telah dikemukakan pada sidang Datuk Lembaga Inas dan bersetuju menerima sebulat suara. Menurut Haji Layar, gading mana yang tidak retak, begitulah jua penulisannya serba banyak berkurang dan berharap akan dapat dibaiki oleh generasi akan datang. Haji Layar bin Atom, 3/11/1980. Ceritanya bermula pada zaman dahulu, sebelum kampung diteroka. Kawasan ini dikuasai oleh Maharaja Jin yang bernama Maharaja Join yang beristanakan di Mahligai Lubuk Bunga sekarang ini. Ulu balang bendahara Sekudai bernama Tok Sabun di Sungai Keruh telah mempengaruhi Maharaja Join untuk dikahwinkan dengan Puteri Kanun yang duduk di puncak gunung hulu Sungai Jernih, sekarang dikenali sebagai Jeram Angin. Maka dengan helah Tok Sabun dengan Puteri Kanun, Maharaja Join dapat dipenjarakan di bawah Mahligai Lubuk Bunga. Sementara itu, lembah Sungai Jernih telah boleh diteroka dan tempat bercocok tanam terutamanya padi
Oleh kerana suburnya kawasan ini, maka ramailah orang membuka tempat kediaman dan berkampung halaman. Kerana air sungainya sangat jernih, mereka sesama sendiri mengambil nama kampung ini sempena air sungai, iaitu air jernih, dipendekkan dengan sebutan Ineh dan ditulis dalam bahasa Pesuratan Inas hingga kekal ke hari ini. Allahu a'lam. Semenjak kurun ke Luak Inas merupakan sebuah luak yang berasingan dan bersendirian serta berkuasa di bawah ketuanya Penghulu Embun Seri, seorang wanita bertaraf bergajah tunggal. Maka Inas juga dikenali dahulu juga dengan nama jelai mengikut nama sungai yang diakui kekuasaannya oleh Sultan Johor sebagai luak yang berdaulat pada tahun 1760-an. Pada masa itu, penghulu luak Inas bernama Bayan telah dikurniakan Cok Moho kekuasaannya bergelar Datuk Johan Pahlawan Walad Kuala Diop berkuasa dalam luaknya. Pada tahun 1773, satu persetujuan telah dibuat untuk menjemput Raja Malewang di Pagaruyung untuk dirajakan di Negeri Sembilan. Penghulu Bayan telah meletakkan sepenuh kepercayaan dan mewakilkan kuasanya kepada Undang Johor Datuk Setiawan II sebagai menandakan penghulu luak Inas juga menyertai persetujuan menjemput anak raja dari Pagaruyung itu. Datuk-datuk lembaga luak Inas kurang senang dan tidak bersetuju atas langkah yang diambil oleh penghulu Bayan. Mereka menganggap itu sebagai penyerahan kuasa kepada Datuk Setiawan II, tetapi kedudukan penghulu Bayan kukuh dan tidak boleh dipecat. Apabila penghulu Bayan meninggal dunia, perbalahan orang-orang Inas tercetus kerana hendak memilih gantinya. Perbalahan ini berlarutan dan tidak dapat kata sepakat. Maka dalam perbelahan ini, Datuk Rambutan Jantan Undang Johor menyalurkan pengaruhnya dengan menawarkan diri untuk menyelesaikan perbelahan itu. Cadangan itu telah diterima oleh orang-orang Inas bahawa Datuk Rambutan Jantan Undang Johor juga berkuasa di Inas sebagai penghulu luak Inas pada masa itu. Selepas Datuk Rambutan Jantan digantikan oleh Datuk Nuri sebagai Undang Johor merangkap Datuk Penghulu luak Inas, barulah dapat dilantik penghulu luak Inas dari waris Inas, iaitu Penghulu Mantik. Sementara itu, kekuasaan yang ada Penghulu Embun Seri dahulu tidak ada lagi pada Penghulu Mantik, dan taraf Penghulu luak Inas serta luaknya dimasukkan di bawah kekuasaannya lingkungan tanah mengandung. Bagaimanapun, kekuasaan dan pentadbiran Datuk Penghulu luak Inas dapat mengekalkan kedudukannya hingga ke hari ini